pernah melihat hal berkaitan cukai, pendapatan ini perlu kita berikan perhatian sepenuhnya agar sebarang pindaan yang dilakukan oleh kerajaan perlulah mengambil kira aspek menyeluruh yang melibatkan sumbangan rakyat kepada negara. Pindaan RUU ini tidak dapat kalau diluluskan, rakyat tidak dapat terkecuali akan menerima kesan daripada pindaan ini. Pindaan RUU ini diharapkan berjaya untuk menambah baik dan memperkemaskan pentadbiran cukai langsung dan tidak langsung di samping mencari sumber baru dalam menggantikan cukai sebagai main source of income kepada kerajaan. Kita tengoklah baru-baru ini dengan kenaikan cukai 2% daripada 6 ke 8% yang memberi kesan kepada inflasi secara tidak langsung. Seterusnya kita melihat dia akan memberi juga kesan langsung kepada cost productivity yang mana sudah semestinya harga barang akan meningkat, isi rumah yang akan menanggung hasil daripada kenaikan 2% ini yang mana kita melihat ini adalah satu daripada elemen inflasi yang memberi kesan langsung kepada rakyat yang rakyat akan menanggung walaupun 2%. Dan kita tengok statement daripada Yang Amat Berhormat Tambun pada hari ini tidak memberi kesan yang sangat berat kepada rakyat dengan kenaikan daripada 6 ke 8% yang berjumlah pendapatan negara akan bertambah 3 bilion. Dalam keadaan kita menghadapi inflasi dan juga inflasi dalam dunia sekarang bukan takat Malaysia, saya harap sebuah negara dengan 3 bilion pendapatan tambahan ini dia sepatutnya akan dilihat supaya tidak lagi ditingkatkan kerana dia akan memberi kesan rangkaian kepada kos pengangkutan. Macam hari ini disebut juga oleh Yang Berhormat Perdana Menteri daripada Tambun yang menyebut tidak ada kesan langsung kepada pasar Ramadan dengan kenaikan 2%. Tak betul. Sebab di situ kos pengangkutan akan meningkat kerana kos productivity yang ditanggung oleh pemain-pemain industri ini. Jadi kalau macam tu, akibatnya barang-barang juga akan, bila kos pengangkutan yang mengangkutnya akan meningkat, maka kos terakhir, barang terakhir ataupun end user ini lah yang akan menanggung daripada hasil kenaikan walaupun ditengok sikit 2%. Dan unjuran pendapatan daripada 2% ini adalah tambahan 3 bilion. Bagi sebuah negara, 3 bilion bukan sebuah satu pendapatan yang besar. Mana kita tengok bajet kita pun hampir 400 bilion, 380 lebih. Pendapatan negara pun dah meningkat menjadi hampir dekat 300 bilion setahun. Jadi kalaulah ini kerajaan melihat untuk kepentingan rakyat, kesan daripada apa yang kita hadapi iaitu ekonomi, kerajaan tidak akan naik lagi buat masa ini cukai daripada 6% ke 8%. Saya dah sebut banyak kali. Mana yang lebih baik di antara AST dengan GST? Sebab AST dicukai di awalan. Dan akhirnya proses rangkaian ini sampai ke end user, kita tak ada kawalan. Peniaga boleh main harga ikut suka hati. Tapi kalau GST, dia akan dicukaikan di akhir. Dimula dengan RM10, di akhirnya dikena RM10 di akhir dan 60 sen. Kita tahu bagaimana kita nak kawal cukai negara daripada pemain-pemain industri ini yang mengeksploitasi cukai-cukai negara. Puan Yang di-Pertua, kita melihat, saya ingin membangkitkan persoalan yang ingin merujuk kepada fasa 3 perenggan 3A yang mana menjelaskan pelupusan share dalam syarikat terkawal di bawah Seksyen 15C merujuk kepada pelupusan yang dibuat oleh suatu syarikat iaitu perkongsian liability terhad badan amanah atau koperasi. Bermula 1 Januari 2024, suatu syarikat perkongsian liability terhad iaitu badan amanah dan koperasi yang menerima laba keuntungan daripada pelupusan aset modal adalah tertakluk kepada capital gain tax dengan izin iaitu ataupun CGT, termasuklah saham syarikat tidak tersenarai yang diperbadankan di Malaysia atau syarikat terkawal diperbadankan di luar Malaysia yang memiliki harta tanah di Malaysia di bawah Seksyen 15C. Jadi kita melihat yang ni. Adakah strategi baru kerajaan ini nak melihat dengan melantik seorang yang bekas setiausaha politik, bekas pegawai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diberi peranan menjadi lembaga pengarah dan juga chairman syarikat-syarikat? Apakah ini privilege?
satu syarikat yang disebut sebagai satu yang dikatakan dia letakkan di satu tempat highly strategic and privileged dan izin di beberapa buah syarikat yang saya sebut seperti APEC Equity Holding, 7-Eleven Malaysia Holding, Excel Force MSC. Dan berapakah share-nya di dalam high-tech padu yang menjadi yang disebut-sebut ada perkongsian dengan beberapa pihak lain. Tapi berapakah yang dimiliki oleh bekas setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Tambun ini ataupun pegawai Yang Berhormat Tambun ini, berapakah share yang dia pegang di dalam syarikat high-tech padu ini, dan adakah ini salah satu cara yang digunakan oleh kerajaan Madani ini untuk mendapat new income pada negara ataupun cukai baru kepada negara yang disebut letak seorang, dia dapat banyak, dia membayar cukai kepada negara. Dia dapat banyak dia punya income, beberapa syarikat yang memberi dia allowance dan juga apa-apa lagi peruntukan, dan dia akan dikenakan cukai. Adakah ini satu kaedah baru untuk kerajaan Madani ini mendapat hasil baru negara? Jadi saya adalah sekali. Masa sudah tamat. Okey, bagi saya harap perkara-perkara begini, saya ada banyak lagi puan yang diputar tapi dah masa tak ada. Saya nak gulunglah. Puan yang dipertua, saya ingin membangkitkan hal berkaitan dengan pindaan berkaitan dengan pelaksanaan invoice elektronik. Saya merujuk kepada pasal 6 bertujuan untuk meminda subsection 82C kurungan 6 Akta 53 yang meletakkan syarat kepada penyedia platform perdagangan elektronik untuk mengeluarkan invoice bil kendiri mengikut syarat dan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Persoalannya, sejauh manakah invoice elektronik ini akan diintegrasikan dengan sistem e-invoice yang akan dilaksanakan mengikut nilai ambang hasil jualan perniagaan mulai 1 Ogos 2024, serta sejauh mana ia berkesan dalam meningkatkan tahap pematuhan cukai sebagai usaha bagi memperkukuhkan pendigitalan sistem perkhidmatan percukaian. Selanjutnya, berapakah kos pelaksanaan sistem invoice termasuk pindaan kepada sistem percukaian semasa bagi memenuhi keperluan e-invoice ini? Apakah sistem ini berkesan dalam membantu menangani ketirisan hasil yang di samping meningkatkan elemen ketelusan dengan memberikan penilaian risiko pematuhan secara seterusnya, apakah strategi kerajaan untuk mencapai sasaran kutipan cukai langsung bagi 2024 iaitu 185 bilion atau 75.9% daripada jumlah hasil cukai berdasarkan laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024 serta kegiatan ekonomi bayangan ataupun Belai Ekonomi Malaysia yang kini dianggarkan menyumbang sekitar 21.2% daripada KDNK atau 330 bilion. Terima kasih Pendang, masa sudah tamat. Tak payah bagi ya? Tak perlu. Saya jemput Yang Berhormat Bagan. Tak bagi, saya nak buat macam mana? Sorry. Saya bagi. Terima kasih.